inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IQ. Rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untuk bersikap. Semua ku beri. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Cukuplah Allah sebagai penolong, Kaulah tempatku berlindung. Hasbunallah. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Cukuplah Allah sebagai penolong, Kaulah tempatku berlindung. Hasbunallah. رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Orang yang mampu atau berkuasa menunaikan haji dan dia tidak mahu atau enggan pergi haji ketika berkemampuan untuk melaksanakan haji, mereka dikira sebagai orang Islam yang derhaka kepada Allah dan Rasulullah, dan dia dikira sebagai orang fasik kerana haji merupakan salah satu rukun Islam daripada rukun Islam yang 5. Maka syarat ini diambil oleh para ulama menerusi Quran, hadis dan sunnah Rasulullah SAW, yang mana manusia yang berkemampuan tetapi enggan dengan kemampuan itu untuk dia melaksanakan ibadat-ibadat yang diwajibkan kepada Allah, maka dia dikira sebagai orang yang fasik. Imam Ibn Hajar Al-Haythami berkata dalam kitabnya Al-Zawajir, dosa besar yang ke-148 ialah meninggalkan haji sedangkan dia berkuasa mengerjakan haji sehingga dia mati. Imam Ibn Hajar membawa banyak hadis bagi menerangkan kesalahan orang yang enggan pergi haji setelah berkemampuan. Antaranya disebut oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Sa'id, daripada sahabat Abu Imamah, daripada Nabi SAW, malam tahbishu hajatun zahirah aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maksudnya, Nabi bersabda, sesiapa yang tiada ditahan atau dihalang oleh sesuatu hajat yang nyata atau sakit yang menghalang atau tidak dihalang oleh sultan yang zalim dan dia tidak pergi menunaikan haji, maka biarlah dia mati jika dia suka mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين
الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan qata'a anhu amalu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya sahaja 3 perkara sahaja. Yang pertama, sedekahun jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekahun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus-menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput ilahi. Ayuh berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, ikim dan gizi korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Kepada para pendengar yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ini, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Di IKIM kami sediakan harga korban yang sangat berpatutan. Untuk korban dalam negara RM750 dan luar negara RM350 untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Miri 104.0 FM. Apalah nilai RM750? Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban, ingat korban Yaman.
Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011100520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tak berulangi, layari korbanmudah.com. Itu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM yang menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi IKIM, kita akan bersama untuk jam kedua pada petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk rancangan Islam Agamaku, kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini bersama Islam Agamaku, kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz di talian pada waktu ini. Kita maklumkan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Fana? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah. Ada kat rumah tu? Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan untuk Islam Agamaku pada petang ini, insyaAllah Ustaz akan bincangkan tentang mu'allaf dan perkahwinan. Dan mungkin waktu ini bersama Ustaz sebagai mukadimah kita mulakan dan juga kita nak tahu Ustaz apa hikmah perkahwinan dalam Islam. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ tugas pada hari ini, seterusnya penerbit dan juga semua pendengar-pendengar, penonton-penonton yang berada di mana sahaja berada, sama ada di rumah, di pejabat dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT secara rutin mingguannya kita dapat bertemu pada petang ini dalam rancangan yang bagi saya sangat-sangat penting, bicarakan tentang Islam Agamaku. Dan saya yakin bahawa yang mendengar ini kalangan saudara baru pun ada, bahkan kalangan mereka yang bukan beragama Islam. Jadi kita membicarakan topik tentang mu'allaf dan juga perkahwinan. Satu tajuk yang bagi saya tajuk yang sangat besar. Kerana saban minggu yang kami bertemu dengan saudara-saudara baru ini, ramai yang berislam kerana perkahwinan. Pertama sekali, bila mana saya bertemu dengan saudara-saudara baru ataupun bakal saudara baru yang bersama dengan pasangannya datang ke Perkim untuk mengucapkan kalimah syahadah, kita akan melafazkan lafaz Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kerana Allah jualah yang berhidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan salah satu sebab hidayah itu adalah melalui perkahwinan. Sebab rata-rata yang kita jumpa ni bakal-bakal pasangan yang bukan Islam, yang mereka nak memeluk agama Islam ni,
kalaulah kita seru melalui mungkin seruan dakwah cara lain, mungkinlah saya sebut tidak dipandang ataupun tidak dihiraukan. Tetapi Allah dengan mudah memberikan hidayah hanya dengan sebab dengan berpasangan ataupun dengan percintaan sesama manusia. Maka Allah datangkan sebab-sebab hidayah itu. Mereka sanggup bersusah payah untuk mengucapkan kalimah syahadat. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila datangnya pasangan itu sama ada salah seorangnya Islam dan juga salah seorangnya yang bakal memeluk Islam akan mengucapkan syahadat. Saya biasa akan menghargai, ucapkan terima kasih, tahniah. Kerana apa? Kerana pasangannya yang beragama Islam saya jadikan contoh. Ini orang yang contoh yang terbaik, contoh yang baik. Umat Islam ni umat yang baik. Kerana apa? Dia tidak menggadaikan akidah hanya semata-mata kerana cinta dan juga perkahwinan. Bahkan dia meletakkan keutamaan Allah SWT agenda utama. Manakala pasangan yang bukan Islam perlulah berkorban untuk kalau sama-sama kita bercinta ya, tetapi masuklah agama Islam itu. Dan saya menyebut kepada pasangan yang bukan Islam, salah seorangnya kan, tengok contoh kepada pasangan kamu yang beragama Islam ini. Kerana dia seorang yang sangat baik. Kerana apa bukti dia baik? Pertama sekali, dia suka pada kita, dia nak mengajak berkahwin. Pertama dia mengajak berkahwin. Dia tidak jadi macam, ada setengah orang yang jumpa dengan kita, datang beritahu nak masuk Islam berkahwin tapi dah ada anak dan macam-macam kes lah. Tetapi yang ni dia mengatakan dia suka dan dia tidak memilih jalan lain melainkan dengan melalui perkahwinan. Yang pertama. Yang kedua, dia mengajak saudara, dia mengajak pasangannya untuk memeluk agama Islam. Inilah contoh Islam, agama yang ataupun pasangan ini yang orang yang berpegang kepada Islam dan layak untuk dijadikan pasangan sama ada suami ataupun isteri. Jadi kepada bakal saudara atau pada saudara baru ataupun kepada golongan non-Muslim, kita meletakkan bahawa Islam ni sangat-sangat menghargai institusi perkahwinan. Dan dengan perkahwinan inilah Islam mengangkat darjat kedudukan martabat wanita itu sendiri. Bayangkan sebelum Islam dan mungkin dari sudut fahaman mereka yang tidak Islam apa-apa jugalah, yang menganggap kalau suka sama suka boleh buat apa saja. Boleh buat apa saja dan tidak ada ikatan antara mereka. Tetapi Islam tidak begitu. Islam mendatangkan dengan perkahwinan. Kita boleh tengok daripada dalil Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa sebagai contoh ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu telah menciptakan kamu dari yang satu, daripadanya Allah menciptakan isterinya daripada keluarga, dan dari keduanya Allah mengembang biakkan lelaki dan juga perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah sedang menjaga dan mengawasi kamu. Kita juga dalam surah An-Nahl banyak dalam dalil dari Al-Quran anjuran perkahwinan itu, surah An-Nahl ayat 72, kemudian daripada surah An-Nur ayat 32, dan biasa juga kita baca dalam majlis-majlis perkahwinan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, rahmatnya menciptakan kamu laki daripada pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang-senang hati dan hidup mesra dengannya. Ini contohlah dalam ayat Al-Quran yang menganjurkan perkahwinan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh, bahkan Nabi sebut pada pemuda, ya masyarat syabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu, hendaklah kamu berkahwin, dapat menjaga kehormatan diri kamu. Kalau tak mampu, maka hendaklah kamu berpuasa. Ini sampai gesaan Nabi SAW. Sampai Nabi sebut, siapa yang berkahwin dia sempurnakan separuh daripada agama. Kemudian bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. Baik, saya sebut hikmah ringkas-ringkas ialah
Pusingan pertama kita ambil yang ringan. Pusingan kedua kita ambil yang berat-berat sikit nanti insya-Allah. Pertama sekali, apa tujuan hikmah perkahwinan dalam Islam? Dia bukan sekadar nak seronok-seronok, bukan sekadar nak melampiaskan nafsu, tetapi kerana memelihara iman dan juga agama. Dan Nabi sebut tunkahur mar'atun li arba'in, limaniha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, kan? Maknanya dia nikahi wanita kerana 4 perkara, kerana hartanya, keturunannya, kerana rupa paras dan juga kerana agamanya. Nabi sebut pilihlah yang beragama, maka dia akan sempurnakan ataupun dia akan selamat bagi kamu. Maksudnya dia dengan perkahwinan itu akan menyebabkan pelihara iman dan juga agama kita daripada perkara-perkara yang tidak elok. Baik, pertama. Yang kedua, memelihara kesucian. Dengan saya sebut tadi bahawa Islam mengangkat martabat wanita melalui perkahwinan. Sebab lelaki akan bertanggungjawab pada wanita, kemudian anak-anak dilahirkan seorang ayah yang akan mengurus ataupun bertanggungjawab terhadap anak-anak tersebut. Dia tidak biarkan begitu. Baik, kemudian ini juga sebagai satu menikmati cinta, belas kasihan dan juga keselamatan antara kedua perempuan menjadi dilindungi oleh lelaki. Kemudian Islam juga menghalalkan fitrah. Menghalalkan keinginan fitrah yang tidak Islam mengikut fitrah manusia. Jadi fitrah manusia inginkan perkahwinan, dan Islam tidak ada siapa di kalangan umat Islam yang kata tak boleh berkahwin. Semua boleh berkahwin, mereka tidak cukup syarat. Tak macam setengah agama tu dia kata tak boleh berkahwin golongan dia tak. Islam tidak begitu. Bahkan dituntut, semakin kuat agama semakin dituntut untuk berkahwin. Saya rasa pusingan pertama habis dah kot. Ya. InsyaAllah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan beri hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9. Bagi insan yang mengerti walau sedikit ilmu atau fikirannya dikurnia barang sekilas faham, nescaya tak akan sembunyi padanya betapa Allah Ta'ala mengagungkan kedudukan junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa Allah telah mengkhususkan baginda dengan berbagai kelebihan, kebaikan dan kecemerlangan yang tidak terkira banyaknya, lagi tak terdapat pada mana-mana ciptaan selainnya. Sesungguhnya firman-firman Allah yang memuji dan membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau nak disenaraikan kesemuanya, maka akan lelah lidah dari menyebutnya dan patahlah segala pena dari menulisnya. Di antara fadilat dan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang Allah zahirkan, lalu dapat ditonton mata dengan gambaran paling sempurna dan sepenuh kebesarannya. Sesungguhnya amat banyak keindahan yang Allah pakaikan khusus hanya kepada kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam, beserta segala akhlaknya yang terpuji, perjalanan hidupnya yang mulia, bermacam-macam fadilat kelebihannya, dukungan Allah kepada baginda dengan mukjizat-mukjizat yang unggul, bukti-bukti kenabian yang jelas, dan perikeluhuran baginda sallallahu alaihi wasallam yang nyata itu telah disaksikan oleh mereka yang hidup sezaman dengannya dan dilihat oleh mata yang telah menemuinya. Semua itu lalu telah diketahui ilmunya dengan yakin oleh mereka yang datang selepas zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, hinggalah pengetahuan tentang hakikat kebenaran dan cahayanya telah sampai dan melimpah ruah kepada kita sekalian. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang merupakan khadam kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bih musrajan muljama fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril alaihi salam abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allah minhu qal farfadda araqa. Mafhumnya, ketika malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dibawakanlah ke hadapannya tunggangan burak yang lengkap berpelana dengan tali kekangnya. Lalu menggeleparlah ia hingga susah mau ditunggangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam pun menegurnya dengan berkata,
Apakah terhadap baginda Muhammad engkau melakukan ini? Sesungguhnya tiada siapa penunggangmu yang terlebih mulia kepada Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengarkan perkataan itu, seganlah Buraq hingga berkucuran peluh darinya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kota Baru 89.8. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama Fadlul Ustaz Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, untuk waktu ini yang masih membincangkan tentang mu'alaf dan perkahwinan. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, kita sambung kembali bersama untuk tajuk ini, mu'alaf dan perkahwinan. Dan mungkin juga kita nak tahu apa hukum perkahwinan dengan pasangan bukan Islam, dan mungkin ada proses-proses untuk mendaftar perkahwinan. Untuk Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita sambung kembali dalam pusingan yang kedua, dan sehingga pusingan ini lebih detail dan lebih serius kita bincangkan. Dan saya terus menjawab tentang persoalan yang ditimbulkan. Banyak orang tanyakan persoalan, utamanya yang bakal berkahwinan. Soalan pertama dia kata, kita bincangkan tentang pusingan ni perkahwinan dan juga pasangan bukan Islam. Apa hukum umat Islam berkahwin dengan pasangan bukan Islam? Dan kenapa tak boleh? Islam tak benarkan. Jawapannya mudah. Ia berdasarkan daripada Al-Quran yang melarang. Kita tidak benarkan. Melainkan ahli kitab. Kita tak panjang-panjanglah ahli kitab. Kita sebut tentang golongan bukan Islam. Kenapa Islam tidak membenarkan umat Islam berkahwin dengan pasangan bukan Islam? Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Jangan kamu berkahwin, kata Allah, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman ataupun memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Begitu juga Allah menyebutkan, janganlah kamu kahwin perempuan Islam dengan laki-laki kafir musyrik sebelum mereka beriman ataupun memeluk Islam. Sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan demikian itu kerana orang kafir mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah jelaskan ayat-ayat ini keterangannya supaya kepada umat manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Ini jelas dalam Quran menunjukkan haram berkahwin orang Islam berkahwin dengan golongan bukan Islam sebelum mereka itu memeluk agama Islam. Baik, jadi dalam peruntukan undang-undang Seksyen 10 Akta Anemen Undang-Undang Kekeluarga Islam, saya rujuk inilah, menyatakan tidak ada seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang perempuan bukan Islam. Sebaliknya pun gitu juga. Seorang perempuan Islam tidak boleh berkahwin dengan orang lelaki yang bukan Islam. Jadi dia, maksudnya kalau pasangan tu dah bercinta, dia kena pilihan lah. Bukan pilihan, maksudnya orang Islam dia tak boleh gadaikan akidah ni. Allah lebih utama. Apa sebab? Kita sebut mudaratnya lebih besar kalau dia berkahwin campur. Mungkin negara lain, mungkin seperti Indonesia ataupun negara lain lah, membenarkan perkahwinan campur bukan Islam. Tapi Islam di Malaysia ni kita tidak benarkan. Kenapa tak boleh? Kerana terutama kepada golongan lelaki yang bukan Muslim selaku suami dan akan mendorong isteri dan anaknya ke arah kekufuran. Dia bimbang kalau isteri itu Islam, lelaki itu bukan Islam, apa akan jadi? Dia akan tarik isteri itu ikut suami dia. Dia akan jadi, akhirnya akan jadi keluar daripada Islam. Pertama. Yang kedua,
Konsep kehidupan yang hanya berteraskan kehidupan duniawi saja akan terapkan dan boleh menipiskan iman salah seorang pasangan yang muslim. Sebab itu Allah ni menjadi nombor satu. Tauhid dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni meletakkan Allah tu sebagai keutamaan kita dan dari sudut hubungan kita dengan manusia, cinta dengan manusia, kita harus korbankan. Maknanya kalau kita pilih Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita kalau pasangan tidak mahu Islam, kita terpaksa lupakan. Carilah orang Islam, yakinlah Allah akan menolong kita. Baik. Kemudian begitu juga perkahwinan beza agama akan mahu pada murtadnya salah seorang muslim itu. Dia menyebabkan tadi kekufuran. Bayangkan kat rumah ni macam-macam sembahan ada. Seorang suami sembah Allah SWT, isterinya sembah benda lain. Sembah benda lain. Yang akhirnya kita membawa kepada, akhirnya akan menjauh pada gejala murtad kepada yang Islam ni tadi. Dan saya banyak mendapat kes-kes seperti ini. Yang pasangannya, dia berkahwin. Dia ada kahwin jenis bawah pokok, kahwin pakai tali ikat gitu saja. Ada jenis tak kahwin langsung pun ada. Dia bercampur antara Islam dengan bukan Islam. Mujur di akhirnya bertemu kita untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Yang meneruskan kehidupan seperti itu sampai bila-bila pun ada. Sebab Islam ni kita tertakluk dengan halal haram. Sementara golongan bukan Islam, dia tidak ada istilah halal dan haram untuk mereka. Jadi dari sudut syariat, tadi sudut akidah, dari sudut syariat ni macam mana? Dari sudut macam mana pula amalan kan? Benda yang kita disebut sebagai halal dan haram, maka kita tertakluk dengan begitu. Kemudian begitu juga merumitkan berkaitan status nasab sama ada agama, keturunan dan pemilikan harta pusaka. Jadi saya menjawab soalan pertama yang ditimbulkan selama ini, boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Dan apa sebab tak boleh? Ini saya dah telah menjelaskan. Tak boleh berkahwin dengan golongan bukan Islam. Baik. Yang kedua, ada orang tanya juga, proses perkahwinan selepas seseorang Muslim, apa dokumen yang diperlukan? Ada orang kata susah sangat nak berkahwin. Jawapannya sebenarnya tidak susah. Jabatan Agama telah menetapkan proses dan prosedur itu. Kalaupun susah, ia hanyalah sementara. Sebab dia nak memudahkan kita urusan kita selepas perkahwinan itu nanti. Biarlah satu hari ataupun beberapa hari yang kita mengalami kesulitan, kerana banyak prosedur dan proses yang perlu diikuti dengan kursusnya, dengan kursus-kursus dengan kena daftarkan ni dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari kita akan lebih mudah. Baik. Jadi apakah dokumen yang diperlukan? Hanya pertama, kalaulah seorang itu belum pernah berkahwin, senang je. Isi borang perkahwinan, sekarang ni banyak online, ikut Jabatan Agama Islam, serta ikut arahan. Apa diperlukan? Ada HIV test, kan, macam-macam lah yang diperlukan, maka ikut saja prosedur itu. Manakala yang pernah berkahwin sebelum Islam, dan hanya seorang saja meluk Islam. Ini persoalan yang rumit. Ada orang dia nak masuk Islam, tapi pasangan dia belum Islam. Macam mana tu? Baik, jawapan dia ialah dia sebenarnya dia tidak perlu minta izin kepada dia, boleh beritahu tapi tak perlu minta izin kepada suami atau isterinya telah Islam. Ni yang proses jawapan yang ketiga saya akan beri nanti. Tetapi kalau ni proses dia, maksudnya kalau dia pernah berkahwin dan hanya dia seorang yang memeluk Islam, proses dia ialah selepas 3 bulan dia ada selesaikan proses perceraian mengikut sivil terlebih dahulu. Makna difasahkan, diceraikan antara suami isteri, sebab salah seorang pasangannya bukan Islam, seorang lagi sudah Islam. Sekiranya, dan kalaulah sekiranya pasangan itu telah meninggal, salah seorang, maknanya isteri masih Islam, tapi suami dia dikata dia telah meninggal dunia. Jadi mana dia telah status dia balu. Dia kena mendapatkan surat pengesahan daripada JPN dikeluarkan mengatakan dia ni ibu tunggal ataupun dia seorang balu. Dan sekiranya mereka berkahwin tanpa ada surat perceraian daripada Mahkamah Sivil, pasangan yang belum Islam masih mempunyai hak ke atas isteri ataupun suami walaupun sudah bertukar agama, sebab undang-undang masih mengiktiraf mereka suami isteri. Jadi dia kena daftarkan. Dia kena daftarkan surat perceraian. Mana hubungan mereka ni kalau dari sudut agamanya tak sah lah, sebab sudah sudah meluk Islam salah seorang, dia perlu daftarkan dan maksudnya dia ada proses
sebenarnya proses pembujukan, kalaulah isteri atau suami yang beragama Islam belum Islam itu tidak mahu mengikut jejak suami ataupun isteri yang telah Islam, maka dia ada proses fasakh atau perceraian antara dua pasangan tersebut. Tapi dalam ikut Undang Sivil, undang-undang yang sedia ada masih dianggap suami isteri sebab tak didaftarkan apa-apa. Tapi hubungan daripada itu suri Islam dia dianggap tak sah lah, tak sah. Baik. Kita nak soalan ke ni? Ada kata saya teruskan? Iya, kita nak berehat seketika Ustaz untuk waktu ini. Banyak lagi yang kita nak kupaskan bersama Ustaz tentang mualaf dan perkahwinan. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Miri 104.0 FM. An Sayyidina Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhahu عن سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim diceritakan bahawa junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Info Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, masih membincangkan tentang mu'allaf dan perkahwinan. Dan bersama Ustaz, kita sambung kembali insyaAllah pada waktu ini. Dan mungkin kita nak tahulah juga Ustaz, apa yang perlu dipertimbangkan oleh seorang mu'allaf sebelum membuat keputusan untuk berkahwin. Silakan Ustaz. Baik, pusingan yang ketiga ni adalah pusingan yang mungkin lebih penting. Tadi kita kata ada pasangan yang dia nak masuk Islam, so nak berkahwin. Ini bagaimana pula dah berkahwin tapi salah seorangnya masuk Islam. Kalau dua-dua masuk Islam tak ada masalah, lagi senang.
Tapi bayangkan salah seorang suami ataupun isteri, terutama isteri lah. Suami ni mungkin ada kuasa kan, dia ada kuasa lebih, boleh buat keputusan. Tapi seorang isteri dapat hidayah untuk dia memeluk Islam. Ini persoalan. Dia ada satu persoalan yang nak kita bincangkan. Baik. Pertama sekali nak faham tentang syarat masuk Islam dalam negara kita. Sebenarnya syarat masuk Islam ucap syahadah je, tapi dari sudut proses dan prosedur dia, pertama dikenakan hadir sendiri, kemudian bawa-bawalah saksi ataupun dibawa oleh orang, dia menyatakan hasrat pada satu pihak tu usulkan bantu dengan bawa saksi, kemudian pastikan umur dia 18 tahun dan ke atas. Kemudian kad pengenalan ataupun pasport bagi warga asing. Baik, kemudian tentang pasangannya tadi. Sebagai suami ataupun isteri, dia sebenarnya dia tidak perlu memberitahu pada suami nak masuk Islam, tetapi sebaik-baiknya beritahulah pada suami dia, saya malam tadi saya mimpi saya dapat hidayah sebagainya lah, apa juga saya nak masuk Islam. Jadi walaupun ditentang oleh suami, ditentang oleh isteri, tetapi dia mesti ada kekuatan di isteri. Maksudnya sebenarnya dia tidak perlu minta izin sebenarnya. Sebab ni akidah ni dia lebih utama kan? Dia lebih utama daripada segala-galanya. Tetapi maklum saja, kalau tak boleh nak maklum, maknanya mungkin halangan yang terkeras dan yang sangat sukar daripada pihak keluarga, suami dan ataupun isteri, maka masuk Islam dahulu. Sebab dalam undang-undang Malaysia ni, jika seorang lelaki yang bukan Islam, apabila dia masuk Islam, seorang suamilah yang masuk Islam, sedangkan bersama seorang isteri yang beragama selain Islam, dia maknanya isteri dia bukan Islam, dia suami masuk Islam ni, maka status perkahwinan mereka ditunggu sehingga hamil endah. Maknanya lebih kurang 4 bulan. Mereka boleh duduk bersama, tinggal serumah. Dalam proses itu dianggap proses pemujuk. Isteri itu mainlah sekali dengan suami masuk Islam kan, ataupun isteri itu memujuk suaminya, bang, saya dah masuk Islam ni, terasa tenang, mainlah masuk Islam, dipujuk suaminya sebaik-baik mungkin. Jadi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala, mana tahu mungkin suami pun ia juga tengok awak dah jadi makin baik sebagainya kan. Dia pun masuk Islam. Kalau masuk Islam, alhamdulillah, selesai, tak ada masalah. Tetapi bayangkan suami itu tak mau ataupun isteri itu tidak mau. Maka kalaulah kata isteri itu masuk Islam yang bukan Islam, dia masuk Islam dalam tempoh iddah 4 bulan tu, maka perkahwinan mereka tidak terbubar. Maksudnya boleh teruskan Islam mengiktiraf perkahwinan mereka sebagai suami isteri. Maksudnya tak perlu nikah balik. Tetapi kalaulah sekiranya sampai habis hendak kita dah bagi tempoh 4 bulan, isteri itu ataupun suami itu berkeras. Isteri itu berkeras ataupun suami itu berkeras, tak mau. Ini saya jawab antara dua-dua lah. Salah seorang berkeras, tidak mau juga masuk Islam, maka terfasahlah ataupun terbubarlah perkahwinan mereka. Ini berat nak sebut sebenarnya. Kita bukan nak war-warkan begini, tetapi inilah fakta yang mesti diketahui oleh mereka yang nak memeluk Islam. Maksudnya, kena tahu inilah hakikat sebenar. Bukan Islam itu zalim, memisahkan pasangan suami isteri. Sebab saya pernah dapat satu kes. Dia telefon, sebenarnya isteri itu masuk Islam, dia nak masuk Islam, dia datang sendiri, nyatakan dia nak masuk Islam. Okeylah, kita terimalah masuk Islam. Kemudian suaminya telefon, dia kata saya ada masih ada isteri, saya tidak mau ceraikan isteri saya tak mau pisah dengan isteri saya. Lebih daripada itu, isteri saya seorang yang sakit. Jadi macam mana? Kita kata bagi tempoh bertenang, kemudian mereka bincanglah sama-sama. Kita tak daftarkan, saya faham di kes ni pada awal kita tak daftarkan perkahwinan perislaman mereka, kemudian nak mengucapkan kalimah syahadah, kita raikan kalimah syahadah itu. Tapi isteri dia nak, maksudnya dengan suami itu dia tak nak pilih antara Allah SWT dengan ataupun akidah dengan perkahwinan. Maksudnya kalau begitu keadaannya, terpaksalah kita beralah kan. Kita beralah sebab mereka dah didaftarkan perkahwinan, sebab dia akan terpisah antara mereka. Begitu juga dengan saya kata tadi, kalau suami ataupun isteri dalam keadaan begitu. Baik, soalan seterusnya ada bertanya,
Dia masuk Islam memang terpisah perkahwinan. Okey, 4 bulan. Dia bertempoh indah lebih kurang 4 bulan. Baik. Dah sah lah terbubar perkahwinan. Selepas setahun, ini baru pun berlaku dalam salah seorang pasangan mu'alaf kami. Selepas tahun, isteri itu pula masuk Islam. Alhamdulillah. Bukan setakat isteri masuk Islam, anak dia pun masuk Islam selepas setahun. Mana dah habis dah perkahwinan, dah terbubar tadi dah. Jadi apa status mereka? Adakah boleh hidup kembali sebagai normal suami isteri ataupun kena nikahkan balik? Maka jawapannya adalah mereka perlu menjalani proses pernikahan balik seperti semula lah. Cuma kita memudahkan, tidaklah kata nak kena kusuh balik, kena macam-macam, sebab mereka dah pernah hidup selama ni sebagai suami isteri yang bukan Islam, tetapi dipisahkan kerana berpisah agama, dan salah seorang selepas daripada setahun memeluk Islam, kita nikahkan balik. Maknanya isi borang dan sebagainya lah, tapi kita akan memudahkan syarat. Baik, kemudian juga persoalan seorang isteri asalnya beragama Islam, suaminya tidak Islam, punya anak pula, Masya Allah. Banyak juga kes berlaku. Isteri Islam bercinta dengan lelaki yang bukan Islam, cinta-cinta, entah macam mana, tak tahu perkahwinan itu macam mana, dan pula ada anak hasil hubungan perkahwinan. Sudah tentu dalam Islam mereka ni perkahwinan yang tidak sah lah, tidak sah. Apakah sah perkahwinan mereka, status anak mereka? Jadi jawapannya perkahwinan itu perkahwinan yang tidak sah di sudut Islam. Dari sudut sivil mungkin mereka daftarkan di sudut agama yang lain, tapi status perempuan ataupun yang tadi ni, isteri tadi dah jadi, kita tak tahulah, jadi rojak kan, jadi rojak, kena rujuk balik jabat agama dan sebagainya. Baik, cuma saya nak tahu anak tu tadi dia akan ikut agama ibu mereka. Ni yang kes berlaku tuntutan kan. Baik, tu anak yang berusia bawah 18 tahun kena minta izin ayah dan juga ibu. Bahkan kalau anak ayah dan ibu yang sudah berpisah sekalipun, anak yang umur 18 tahun ke bawah, dia kena minta izin kedua-duanya sekali. Kan ini yang berlaku, ada tuntutan anak tu dituntut oleh ayah yang bukan Islam. Ada juga bawah 18 tahun diserahkan. Sebab apa? Ini adalah termaktub dalam undang-undang. Kita tak boleh buat apalah. Ini yang cakap sebaiknya orang yang ada kuasa untuk menetapkan begitu. Jadi anak secara khususnya anak yang dianggap tidak sah taraf ni. Baik, anak yang tidak sah taraf ni dia akan ikut agama ibu mereka. Agama ibu mereka. Jadi kalau ibu ni Islam, alhamdulillah. Tapi kalau ibunya bukan Islam, itu jadi masalah lah. Itu dia bawah 18 tahun. Kemudian setiap pasangan yang berkahwin mesti ada sedia pernikahan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam. Maknanya mesti ada dikeluarkan sedia pernikahan. Dan pernikahan berlainan agama ni kita tidak iktiraf dalam negara kita. Dan kok mana pun tadi, kalau dah ada anak dia kena usulkan nikahlah. Dan kok mana pun nikah balik. Nikah balik. Maksudnya yang lelaki bukan Islam ni tadi kena usul masuk Islam. Sebab dia dah ada anak. Jadi kalau nak teruskan, kalau nak teruskan kena pisah selama-lamanya. Ataupun kalau nak anak tu nak selamatkan sayang isteri, sayang anak, maka dia kena masuk Islam. Baik, jadi kalaulah selain daripada mana-mana pasangan berlainan agama telah berkahwin, lainan agama ni kahwin luar negara mungkin iktiraf, tapi kalau dia datang Malaysia perlu membubarkan perkahwinan. Salah seorang Islam kan. Kalau dua-dua bukan agama Islam tak ada isu dah. Tapi salah seorang Islam mesti membubarkan perkahwinan tersebut dan melakukan pernikahan untuk syariat Islam. Maksudnya kena dua-dua masuk Islam. Tak boleh juga seorang Islam, seorang bukan Islam nak kahwin, tak boleh. Tak boleh. Dari sudut Malaysia tak boleh. Jadi kemudian anak yang lahir dalam Malaysia ni wajib berdaftar untuk dapatkan sijil lahir walaupun tak ada sijil nikah. Sijil lahir dia, dan ini banyak dia dapati kes kat pengenalan tak ada, bahkan surat beranak tak ada. Sebab inilah kes-kes yang salah seorang Islam, bukan Islam, duduk bersekedudukan, ulama ada anak, tak boleh nak daftar, tak boleh nak sekolah akhirnya. Jadi saya nasihatkan kepada saudara-saudara baru, ikutlah prosedur. Dan kita kena faham bahawa pasangan kita dan pasangan mesti Islam. Kalau salah seorang tu, kita kena ada pilihan, bukan pilihan agama. Pilihan maksud dari sudut kena pisah. Kerana kita nak akidah
Tauhid ini lebih utama dari segala-galanya. Jadi rasanya itulah pusingan 3 yang boleh saya jawab berkaitan dengan pernikahan dan mualaf dan pernikahan. Dengan mudah-mudahan dia menjadi satu pencerahan lah kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas pencerahan. Itulah bila datangnya Islam, dia membezakan antara yang batil dan al-haq. Masya Allah, untuk sama-sama insya-Allah kita doakan tiada lagi masalah seperti ini dan semua diselesaikan dengan harmoni, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Ustaz. Silakan. Baik, kesimpulan yang saya boleh berikan, walaupun nampak macam Islam ni terlalu rigid, ketat, sebenarnya pertama sekali saya nak sebutnya sebagai kesimpulan, perkahwinan satu asbab hidayah yang diberi oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Yang kedua, Islam menuntut perkahwinan mengikut cara Islam. Sebab Islam ni agama yang lengkap, agama yang sempurna. Dan supaya kita ni biar confirm kita ni keluarga kita ikut panduan munas Islam itu. Yang ketiga adalah tauhid dan mengesahkan Allah adalah nombor 1 yang tak boleh dikompromikan. Walaupun kita sayang, suka, cinta siapa saja dengan manusia, tapi bab tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, bab akidah ini mesti diselamatkan dahulu. Jadi kita pilih pasangan kita ni supaya nak sama Islam ataupun terpaksa berpisah. Itu kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kita nak selamatkan tauhid kita, selamatkan dunia dan juga hari akhirat. Pasangan kita hanyalah dunia, tapi kita ni hubungan kita dengan Allah adalah dunia dan juga hari akhirat. Kemudian apa hikmah perkahwinan? Ialah dalam Islam kita nak selamatkan daripada melakukan maksiat dan juga perbuatan zina, perbuatan yang mungkar dan merosakkan keturunan. Itulah hikmah yang besar. Saya yakin insya-Allah mereka memahami kalangan bukan Islam, mereka akan pilih Islam sebagai jalan hidup. Sekadar itulah boleh sampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, Pengerusi Perkim Cawangan Datuk Keramat atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah sentiasa ada manfaat untuk para pendengar, khususnya mu'alaf yang baru nak belajar Islam dan sebagainya. InsyaAllah mudah, kita doakan kemudahan untuk mereka juga. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Kepada